Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Ogos bersama saya Adi Akmal Shahrum dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. Nahas pesawat Beechcraft lebih 200 cebisan dijumpai. Juga pengguna jalan raya rakam detik nahas diminta tampil bantu siasatan. Proses bedah siasat bagi kesemua mangsa nahas pesawat Beechcraft model 390 Premier One yang terhempas di Elmina Shah Alam semalam dijangka siap seawal-awalnya Isnin depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata ia memakan masa yang agak lama kerana lebih 200 cebisan daging dijumpai di lokasi tragedi untuk menjalani proses padanan DNA. 22 sampel DNA telah pun diambil. Walau bagaimanapun daripada kita mengambil kita panggil human remain ini ada yang tinggal badan, ada yang kepala saja dan ada yang cebisan mengikut unit forensik ada yang cebisan lebih kurang 200 lebih. Memakan masa untuk mendapatkan DNA sehingga hari Isnin. Jelasnya berkemungkinan proses bedah siasat akan mengambil masa sehingga Selasa atau Rabu depan. Susulan proses tersebut perlu dilaksanakan dengan teliti. Sehubungan itu, beliau menasihati agar ahli keluarga mangsa untuk pulang ke kediaman atau penginapan masing-masing dan pihaknya akan menghubungi waris sekiranya proses berkenaan siap sepenuhnya. Dalam pada itu, dari sudut kebajikan, Jabatan Agama Islam Selangor akan membantu dari proses memandikan dan solat jenazah selain menyediakan 10 buah van jenazah, manakala Polis Diraja Malaysia akan mengiringi jenazah ke tempat pengebumian. Dalam sidang medianya di tapak lokasi nahas, Tan Sri Razarudin mengesahkan pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier One yang terhempas di Elmina semalam hanya mempunyai satu komponen kotak hitam iaitu rakaman suara kokpit CVR. Craft ini dia daripada siasatan BSKU ni, craft ini mempunyai complete voice recorder saja. Dia tak ada flight data recorder. So bila kita tanya, dia ada separuh yang memang tak ada langsung pun ada juga. Yang live flight memang tak ada. Yang live flight craft lah juga tak ada. So this one ada satu. So daripada situ memang telah diambil oleh BSKU lah untuk siasatan. Tan Sri Razarudin dalam pada itu turut meminta mana-mana pengguna jalan raya yang merakam detik tragedi melalui kamera papan pemuka dashcam kenderaan mereka untuk tampil membantu siasatan. Kita akan cuba cari. Kalau boleh, kalau mereka boleh tampil untuk memberi maklumat itu pun itu lebih baik. Pesawat dengan nombor pendaftaran N28JV sebelum itu dalam perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi Kedah menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Pesawat itu dikesan melencong ke kanan iaitu bukan dari laluan asal penerbangan. Siasatan awal mendapati pesawat berkenaan sudah mendapat kebenaran untuk mendarat oleh Menara Kawalan Lapangan Terbang Subang. Dalam peristiwa Timbalan Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Shah Alam Samsul Ma'arif Saibani berkata serpihan pesawat dan kenderaan terbabit nahas Elmina akan dikeluarkan dari lokasi kejadian pada Isnin depan. Yang sana adalah bangkai kapal terbang dan juga kereta yang masih tersadai di situ. Jadi itu sebagai bahan bukti akan dijalankan siasatan oleh pihak berkaitan pada hari Isnin. Jadi mulai hari ini
selepas kita stand down, pihak polis akan membuat kawalan 24 jam sehingga hari Isnin, manakala siasatan akan dijalankan seterusnya lah. Beliau dalam pada itu berkata persiaran Elmina telah dibuka untuk kegunaan orang ramai bermula jam 3 petang tadi bagi kedua-dua hala. Masih mengenai nahas pesawat Beechcraft, menurut abang ipar juruterbang pesawat itu, Syed Tahir Syed Muhammad, Syahrul Kamal Ruslan merupakan seorang yang cekap dan sudah lama berkhidmat sebagai juruterbang. Dia seorang pilot yang sangat cekap dan benda ini bukan tak terjadi tapi mungkin sudah terjadi tadinya. Dia sudah bersama dengan MAS Etihad. So pada saya dia sangat cekap mungkin dan dia dapat kerja ini selepas pandemik dan mungkin ada engine failure yang mungkin benda terjadi. Jelasnya Allahyarham meninggalkan seorang isteri serta 4 orang anak. Selepas proses bedah siasat selesai, jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Kelanggit. Di Perlis, ahli keluarga kepada salah seorang mangsa nahas, Syarifuddin Syari berkata sepupunya itu berhijrah ke Kuala Lumpur sejak 2 tahun lalu bagi mencari rezeki untuk menanggung keluarganya. Pasca COVID-19, Syarifuddin cuba melakukan pelbagai kerja di Perlis sebelum mengambil keputusan berhijrah ke ibu kota. Dia masa dulu pun bekas tentera, lepas tu dia ada kerja apa, kata selalu guard ke apa? Security guard apa tu, lagu tu pengawal semata lah kan. Semata aku ada kerja apa-apa, lepas tu dia pindah di sana kan. Kan sini pun pelih lah, lepas COVID pun tak apa ada kerja, anak 2 nak sekolah kan. Dia nak pergi sana pun macam mana cari rezeki. Waktu nak bela anak-anak pun sekolah apa semua lah kan, pakai duit nak pelih pun kan ada kerja banyak sangat kan. Yang ni tu dia pindah pergi sana tu, pergi cari rezeki sana. Dalam pada itu, menurut Maznah, ibu saudaranya Hatun Abu Bakar, 80 tahun, yang merupakan ibu kepada Syarifuddin, sering menyebut nama anak ketiga daripada 4 beradik itu. Kali terakhir mereka berjumpa dan berkumpul beramai-ramai adalah semasa Aidilfitri lalu. Syarifuddin yang berasal dari Arau meninggalkan seorang balu, Suryana muda 43 tahun dan 2 anak iaitu Muhammad Syahrul Izwan 16 tahun dan Nur Izzara Arisa 9 tahun. (17 Ogos 2:08 petang, pesawat ringan Beechcraft 390 Premier 1 berlepas dari Langkawi menuju ke Subang. 2:47 petang, hubungan pertama oleh Beechcraft dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Seminit kemudian, kebenaran mendarat telah diberikan. 2:51 petang, Menara Kawalan Trafik Udara Subang melihat asap dari lokasi nahas namun tiada panggilan Mayday dibuat oleh pesawat tersebut. Pada 2:55 petang, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD terima laporan insiden. Pada jam 5 petang, Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han, mengesahkan 10 nyawa terkorban dalam tragedi pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. 10.30 malam, operasi pencarian pertama selesai, terdapat 5 bungkusan serpihan badan yang kemudian dihantar ke Hospital Klang. 18 Ogos 12.24 pagi, pencarian kali kedua selesai. 9.40 pagi, operasi pembersihan atau sweeping dilakukan sehingga jam 12.30 tengah hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Orang ramai dinasihat jangan tular video aib nahas. Bantuan daripada kerajaan akan diberikan kepada waris mangsa yang terkorban dalam nahas pesawat ringan di Bandar Elmina Shah Alam semalam. Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim berkata bantuan tersebut akan meliputi dari sudut pengurusan jenazah, semua kelengkapan berkaitan serta penginapan kepada waris mangsa. Semua akan diuruskan oleh kerajaan, ya, sama ada Majlis Agama, Kerajaan Selangor dan jabatan berkenaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan dan sepercayaan negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Dan sekarang ini kita bagi semua bantuan yang diperlukan untuk uruskan jenazah, semua kelengkapan, penginapan dia semua. Tambahnya, bantuan lain turut disalurkan kepada waris mangsa terutama bagi ahli keluarga yang tidak memiliki pendapatan tetap. Beliau dalam pada itu berharap proses bedah siasat serta urusan berkaitan ujian DNA dapat dilakukan dengan segera. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat ahli keluarga mangsa di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang siang tadi. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Orang ramai dinasihatkan menjaga adab di media sosial dengan tidak menyebarkan gambar atau video yang melibatkan mangsa tragedi pesawat terhempas di Bandar Elmina di Shah Alam Selangor semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berakhlak, perbuatan menularkan gambar atau video mangsa yang tidak sepatutnya adalah satu tindakan tidak wajar. Kita doakan semoga waris-waris mangsa ini diberikan kekuatan, kesabaran Allah SWT atas cubaan, kehilangan mereka-mereka yang disayangi. Jadi saya nasihatkan kepada kita semualah untuk menjaga adab ketika menggunakan sosial media ini dan kita hormati waris-waris mangsa ini dan juga mangsa tadi supaya gambar-gambar yang tidak aib ini tidak diviralkan. Beliau dalam pada itu turut mengucapkan takziah kepada waris mangsa atas nahas berkenaan. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim menyampaikan sumbangan 15 set komputer kepada Sekolah Menengah Sains Tuanku Aisyah Rohani Seremban pagi tadi. Inisiatif dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawim melalui Yayasan Taqwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minta penganugerah pandang kamera, langgar protokol. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini membimbing seorang lelaki berbangsa India untuk melafazkan kalimah syahadah di Masjid Ar-Rahimah Kelang. Beliau menyempurnakan pengislaman saudara baru itu selepas menunaikan solat Jumaat bersama jemaah di sekitar kawasan Kelang.
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Difahamkan lelaki warga negara Malaysia berusia 27 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Anwar Kartiban selepas memeluk Islam. Terdahulu Datuk Seri Anwar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang untuk bertemu dengan waris-waris mangsa nahas pesawat terhempas dalam kejadian di Elmina. Turut hadir sama ke HTAR Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razdaruddin Hussein. Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat di Raub yang diasaskan sejak 19 tahun lepas berjaya melahirkan pelapis hafizah. Bagi meneruskan kesinambungan generasi asatizah seterusnya, pembinaan semula madrasah yang pernah terbantut akibat banjir besar pada 2019 perlu diteruskan bagi menampung lebih ramai pelajar sekaligus menyediakan ruang yang lebih kondusif. Usaha pembinaan semula madrasah berkenaan telah pun dilaksanakan bermula dengan pembetulan dan baik pulih laluan sungai madrasah hasil sumbangan serta infak daripada orang ramai. Jurucakapnya Datuk Muhammad Kazim Ilyas berkata, pembinaan madrasah ini telah melalui pelbagai cabaran dan jatuh bangun, namun pihaknya optimis ia dapat direalisasikan demi ummah. Ini adalah benteng negara kita. Mahat tahfiz, baik laki-laki, baik untuk perempuan, adalah benteng pertahanan negara pada masa hadapan daripada segi akhlak. Yang kedua, pembinaan saksiah masyarakat yang akan datang. Tambah-tambah ini pula untuk wanita kan, untuk melahirkan asatizah, melahirkan wanita-wanita yang terbaik, ya, yang dijaga akhlaknya, yang sopan, yang mempunyai ilmu yang tinggi. Dan insya-Allah saya rasa matlamat asal penubuhan ini akan lebih dapat dilaksanakan bila kompleks ini siap sepenuhnya insya-Allah. Sementara itu, Mudir Madrasah wa Ulumul Quran Lil Banat Muhammad Izul Nordin berharap kerja-kerja pembinaan madrasah ini berjalan lancar agar matlamat untuk melahirkan insan yang bertakwa, berilmu, beramal serta berakhlak dapat dicapai. Berhasrat untuk melakukan tapak madrasah yang barulah untuk pelajar-pelajar banat lah, dengan pelajar-pelajar perempuan. Jadi kalau tengok belakang sekitar kita ni, inilah kawasan-kawasan yang projek yang telah dijalankan lah. Yang start daripada sebenarnya dah start daripada 2 tahun lepas dah. Tapi kita berhenti sejak PKP. So ini kita start balik lah. Kan? So nampak ada kerja-kerja untuk penolakan tanah untuk membuat sungai dulu lah. Pembinaan madrasah ini menelan kos 16 juta ringgit meliputi asrama pelajar dan guru, ruang solat, ruang pengajian, dapur dan ruang makan. Orang ramai yang ingin berinfak bagi kempen kutipan dana pembangunan dan pengurusan madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat boleh disalurkan ke nombor akaun tertera atau layari www.madrasahwaulumulquran.com. Semua pihak disaran untuk tidak memanipulasi atau mempolitikkan isu sekolah agama di negeri Selangor kononnya diarah tutup. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM bersama gabungan NGO Islam berpendirian, mana-mana pihak yang cuba untuk menjuarai isu sebegini harus menyimak fakta terlebih dahulu serta bersikap jujur. Gabungan itu secara tegas memandang berat kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar bahawa ada pihak tidak bertanggungjawab yang mendakwa sekolah agama di Selangor diarah tutup. Isu yang dibangkitkan itu telah dijelaskan oleh Datuk Dr. Muhammad Naim berhubung garis panduan pemutihan sekolah agama institusi tahfiz yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelajar-pelajar di institut tahfiz serta sekolah agama persendirian. Ia juga selari dengan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj yang mahu semua institusi berkenaan didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS.
Atas fakta tersebut, ABIM dan gabungan NGO Islam mengecam sebarang fitnah yang cuba disebarkan untuk membakar sentimen kebencian dalam kalangan masyarakat kerana ia akan mengganggu usaha untuk memartabatkan Islam di negara ini. Mereka turut mahu pihak berkuasa bertindak tegas ke atas anasir-anasir yang berupa fitnah hasutan yang tidak berasas seperti ini. Semalam Datuk Dr. Muhammad Naim turut menegaskan dakwaan pihak berkaitan yang kononnya amaran telah diberikan kepada sekolah agama persendirian supaya diarah keluar dari premis adalah tidak benar sama sekali dan berniat menimbulkan kegelisahan dalam kalangan umat Islam. Universiti Teknologi MARA UiTM menegaskan kepada setiap graduan yang menerima anugerah agar menjaga adab dan tidak memberi isyarat kepada penganugerah untuk memandang kamera ketika istiadat convocation. Tindakan itu menjadi trend sejak kebelakangan ini meskipun ia jelas melanggar etika dan protokol istiadat. Laporannya bersama wartawan Abdul Rahman Kunyo. Istiadat convocation antara momen indah yang dinantikan mahasiswa selepas bertungkus lumus menimba ilmu demi segulung ijazah. Namun di sebalik kegairahan meraikan hari gembira itu, ada graduan bersikap kurang sopan dengan meminta pemberi anugerah iaitu Pro-Chancellor UiTM untuk memandang kamera sedangkan ia menyalahi protokol. Menurut penolong pendaftar kanan bahagian rekod pelajar dan convocation, Rozaini Muhammad Noh, graduan sememangnya tidak dibenarkan mengarah pemberi anugerah ketika berada di atas pentas. Perkara itu adalah sangat tidak sesuai untuk graduan mengarahkan penganugerah untuk dengan memberi isyarat untuk melihat kamera. Tidak sesuai, sangat tidak patutlah. Itu adalah satu kali je kita naik atas pentas dan pemberi anugerah tu bukan calang-calang orang dan itu bila kita capture dengan gambar, apabila kita terima adalah gambar tu yang kita akan kenang sampai bila-bila. Pengurus UiTM Photo Center Muhammad Syahrizal Mat Husin menegaskan eye contact bersama pemberi anugerah sangat penting kerana foto yang diabadikan kelihatan lebih formal dan profesional. Kalau kita dielakkanlah perkara begini sebab ini ialah istiadat. Jadi kita jaga istiadat kita lah. Gambar akan dirakam apabila graduan memegang scroll. Okay? Apabila penganugerah memberi scroll dan graduan memegang scroll, itulah time jurufoto ataupun jurugambar merakam detik itu. Sementara itu, graduan yang menghadiri istiadat convocation juga meluahkan rasa kesal kerana ada segelintir graduan yang bertindak sedemikian dan tidak menghormati istiadat convocation. Tindakan pelajar tersebut sebenarnya maybe tidak sengaja. Maybe nak gambar lagi cantik ke macam tu ke, tapi kita tak bolehlah nak pandang rendah ataupun pandang enteng dengan perkara tersebut. So still perlu di-highlightkan supaya graduan-graduan akan datang boleh cakna dengan perkara tersebut dan tidak mengulangi lagi kesilapan yang pernah dilakukan oleh graduan sebelum ni. Jadi kita adalah di kalangan rakyat bangsa-bangsa Melayu yang penuh dengan adat dan adab. Jadi kita konvo adalah menandakan kita orang yang berilmu. Tidak wajarlah kalau orang yang berilmu tapi tidak berakhlak yang mulia. Jadi untuk menjadi orang yang berilmu kita perlu berakhlak. Tidak wajarlah sebab sebagai graduan kita tahu istiadat convocation merupakan majlis rasmi. Jadi kita tidak boleh mengarahkan sesiapa untuk memandang kamera atau apa. Sebelum ini pihak UiTM telah mengeluarkan kenyataan di media sosial sebagai peringatan kepada graduan supaya menjaga adab dan menghormati penganugerah serta istiadat convocation universiti. Dalam seronok bergraduasi, graduan diingatkan supaya mengikuti segala etika sepanjang istiadat convocation dijalankan. Istiadat convocation yang dijalankan ini bukan hanya menentukan tahap kecemerlangan akademik, mendapat anugerah naib chancellor ataupun sarjana muda kelas pertama. Malah ianya menentukan sejauh mana graduan mampu berfikir ke arah minda kelas pertama agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang sepanjang istiadat convocation dijalankan. Abdul Rahman Kunyo, Berita Al-Hijrah. Medan selera di Anjung Selera Madani, Jalan Jujur di Bandar Tun Razak yang telah melalui proses naik taraf, kini tampil dengan suasana yang kondusif, lebih bersih dan terjaga. Menerusi tinjauan kru Berita Al-Hijrah, Medan Selera yang menjadi projek pertama pembangunan semula itu mendapat reaksi positif dalam kalangan pengunjung.
Ketika tinjauan saya di Medan Selera yang dulunya dikenali sebagai Anjung Selera, hanya beberapa buah premis sahaja yang beroperasi. Menurut Sahar Pandak yang sudah 36 tahun mengusahakan perniagaan buah potong bersama isterinya Norlia Baba, perniagaan di Medan Selera ini lazimnya sesak dan dipenuhi orang ramai pada waktu pagi hingga tengah hari. Malah lebih meriah pada hujung minggu, musim cuti sekolah atau cuti umum. Bila kedai tutup ni, orang nak datang pun jadi sekali orang datang, 2 kali orang datang, masuk kali ketiga tutup juga orang tak akan datang. Kalau kedai buka, kalau banyak kedai buka, insya-Allah lah orang akan datang sebab parking dah disediakan. Dulu masa tak ada parking pun suasana tak sebeginilah sambutan walaupun pagi ke petang. Sekarang parking dah disediakan, suasana bagus waktu pagi. Petang saja sekarang ada masalah lagi. Orang mula ramai sebabnya kedai banyak tak buka. Selain ruang makan yang lebih selesa dan nyaman, Medan Selera ini turut dilengkapi dengan kemudahan asas lain seperti surau, tandas, rumah sampah dan 48 petak parkir kenderaan. Di Anjung Selera Madani yang secara rasminya dibuka pada Jun lalu itu menelan kos perbelanjaan sebanyak 7.2 juta ringgit. Dulu tempat ni tempat baru. Kita nampaklah dia punya perbezaan dia kan dari segi facilities yang dia bagi, ada kipas. And then dulu panas sebab dia rendah. So sekarang dia naikkan tinggi roof dia kan. So dia punya ventilation much more better lah. And dia punya fasad pun kalau you tengok dia punya interior fasad pun nampak cantik lah compare pada dulu kan. And then diorang buat tempat parking yang ample lah. Dulu parking memang teruk sini kan. Kat sini alhamdulillah saya datang sini makan alhamdulillah bersih, sampah tak ada terabur atas ni. Biasa pergi tempat lain kadang licin semua kan. Alhamdulillah kat sini okey. Selain Medan Selera di Anjung Selera Madani, Kompleks Makan Tanglin yang beroperasi sejak 2001 dan cukup dikenali ini turut diberi wajah baharu. Tinjauan mendapati pembangunan dan pengubahsuaian Kompleks Makan Tanglin menyaksikan pertambahan ruang makan berbumbung yang sudah siap dibina, manakala kerja naik taraf di bahagian lain sedang giat dijalankan. Sebab dapat keselesaan pada pengunjung yang datang makan di sini. Kami pun selesa jugalah dalam melaksanakan kerja-kerja kami untuk menyediakan penyediaan makanan pada pelanggan kami. Mudahlah dan terbaiklah pada kami. Setakat ni yang dah ada sedia ada yang depan dah siap tu, dia orang okeylah, rasa selesa sebab tempat dia pun menarik kan. Keselesaan tu ada. Pembangunan semula dan pengindahan kedua-dua Medan Selera ini antara hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi merancakkan perniagaan di wilayah persekutuan selain memberi imej positif kepada pelancong. KKM cadang perbanyak pusat rehabilitasi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bercadang memperbanyak pusat khidmat rawatan rehabilitasi di seluruh negara khusus buat golongan orang kurang upaya OKU. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukman Isman Awang Sauni, sudah tiba masanya inisiatif itu dilaksanakan agar lebih ramai daripada kumpulan itu menerima rawatan yang lebih efisien dan terbaik. KKM katanya akan bekerjasama dengan beberapa kementerian lain antaranya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Pendidikan yang akan dilaksanakan di bawah program Hospital Rehabilitasi Ceras HRC. Berikutan kementerian itu mempunyai saringan awal seperti mengenal pasti kanak-kanak yang kurang upaya atau yang mengalami kemalangan serta kecacatan. Dan juga saya rasa bukan terhad kepada pendidikan dan juga kebajikan, mungkin kepada Kementerian Sumber Manusia yang mungkin di kalangan pekerja-pekerja yang mempunyai anak-anak
yang tidak ada keupayaan boleh menghantar anak-anak mereka ke sini. This is tonggak-tonggak yang ada di dalam kertas putih dan kita akan perkembangkan lagi lah perkembangan ini. Dan juga kita kena akui bahawa pengoperasian hospital rehabilitasi ini masih lagi dalam proses untuk dikembangkan. KKM dalam pada itu katanya akan mengkaji keperluan untuk menyediakan perkhidmatan rehab itu dari aspek fasiliti kesihatan dan sebagainya. Pada masa sama memberi fokus untuk tambah baik HRC sedia ada di Ceras. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sambutan ulang tahun ke-10 Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC di Ibu Negara pagi tadi. Majlis dirasmikan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adia Kemal Syahrum dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Kami dari Berita Al-Hijrah mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terkorban dalam nahas pesawat Beechcraft di Elmina semalam. Semoga roh mangsa digolongkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.